ya. Okey, kalau Amar ini anak buah saya. Ini besar sudah. Okey, topik harian ni rinduku zaman silamku. Macam tadi tu terkanang juga melihat orang buat umai tu terkanang-kanang kami ni di sini. Macam-macam kami kurapakkan mengenai dengan menu-menu kebrunaian kita ni. Terutama sekalian Buyat. Sekarang pergi ke sana, ke mana-mana pergi tak? InsyaAllah. Cari budu. Kalau ada budu, ada si Amar. Okey, rinduku zaman silamku. Sebenarnya topik ini saya bawakan kerana 2-3 hari ini banyak yang dekat dengan saya bercerita mengenai dengan zaman-zaman dahulu. Jadi satunya adalah boleh kita ni rasakan kesedihan apabila kita ni mengenangkan zaman kita ni dulu. Okey, kalau kita ni lah duduk-duduk, kadang-kadang kita ni terfikir kan sekarang ni pelbagai teknologi benar canggih manggih. Dan lagi kadang-kadang kita ni, keluar sudah modal atuk. Dan lagi kita ni tahu, modal ke berapa sudah? Entah telefon kau ni apakah namanya lagi. Kadang-kadang kita ni sendiri pun dah tahu. Sebabnya ledakan teknologi itu yang kita ni tahu adalah sentiasa. Artinya kadang-kadang dia lagi menunggu masa, tahu-tahu ada lagi keluaran yang baru dan sebagainya. Inilah perkembangan yang kita ni rasakan pada ketika ni dan juga menjadikan satu cabaran untuk kita ni. Tapi apabila kita ni duduk bersendirian, kadang-kadang kita ni bayangkan, ini pun kita ni memikirkan, kalau dipikirkan lagi dulu tu relax pa. Chill. Sekarang ni orang chillax. Chillax satu you have to go somewhere tengah malam lagi kadang-kadang. Supaya kita ni chill. Cruising tak apa tak. Sebabnya anda berapa ramai orang. Tapi cuba perhatikan dahulu. Ndak payah tu chillax sampai tengah malam. Sudah anda tu pun macam senyap rasanya, tenang keadaannya. Kenapa? Kenapa? Kita ni lihat perbandingan daripada zaman sekarang dengan zaman yang dulu. Inilah. Dan juga kalau kita ni memikirkan, apabila kita ni bersendirian itu, kadang kita ni pun terkanang akan kisah-kisah lama. Sekarang ni kita ni tahu kampung air adalah sebagai salah satu tempat heritage yang memang melambangkan Brunei Darussalam. Tetapi kita ni tahukah, adakah anak-anak kita ni tahu akan rasa untuk tinggal di kampung air itu? Kita ni hanya merasa itu. Kalau sekiranya yang orang kampung air, tapi sekarang ni ada yang ramai sudah berpindah ke darat. Kalau kita ni kanang, kita ni mempijakkan batis di tetian itu, kadang-kadang ia licin. Licin sekali. Titian pael. Kadang-kadang ia licin. Udah tu membuka selipar lagi. Orang lagi dulu ndak ada mengapa. Buka selipar pakai batis kah berjalan dah ada apa-apa. Kaki ayam dah ada apa-apa. Ini kenangan-kenangan kita ni dulu. Ia mengajarkan sebenarnya kita ni mengenai dengan kehidupan kita ni, di mana sebenarnya walaupun dalam keadaan yang basic ataupun asas ataupun kesusahan kita ni yang dulu, kadang-kadang ada yang selagi damitnya berjual ke sana kemari. Cuba lihat sekarang ni, mungkin business person, businessman, businesswoman yang terkemuka di negara kita ni. Kita ni dah tahu apa yang telah pun diorang experience, diorang lalui dahulu tu, iaitu kebiasaannya adalah kesusahan dalam kehidupan. Anitah kenangan-kenangan silam kita ni. Di kampung aing, titian pail tu kadang-kadang ada lagi tu pemain gugur lagi tu kain. Itulah, tapi anak-anak dulu pandai berenang. Iya tah, apabila gugur, riuh pelang hindung bapa yang tu belum pati lagi kan. Kadang-kadang bukan dapat titian pail tu tampik berpakus, tampik indah popnya gugur. Tapi itu adalah experience, kenangan yang dapat mengajarkan. Nah sekarang ni umbankan saya ke laut, dia mati tu orang. Dia sudah pandai berenang kerana keadaan itu. Dan saya ada mengenali seseorang yang sanggup ia sanggup kerana kerinduannya yang amat sangat kepada kampung air itu, di nyaurang di rundingnya yang menganu perawat tu raunnya kampung airnya. Saya mengenali seorang yang bercerita mengenai dengan seseorang lah. Jadi orang ni sanggup bawa ku raun kampung air aninya. Ia turun jadi kampung mana ia turun dah pasti, tetapi ia dah tu kerana kerinduan yang amat sangat kepada keadaannya lagi dulu tu. Okey, inilah gist of Danulah. Kalau sekiranya kita ni ada kerinduan mengenai dengan yang silam itu, kadang-kadang ia bukanlah yang
memori yang indah sahaja, tetapi kadang-kadang perkara yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita ni. Contoh, kalau sekarang ni kita ni okey dengan family, tapi kadang-kadang kita fikir mana Tesiano, mana Tesiano. Kita ni kadang-kadang dah tahu lagi keluarga kita ni. Tahu-tahu rupanya pupu 2 kali mu tu lah indong yang beritahu kan. Sebabnya payah kita ni kan berjumpa tu. Dan kadang-kadang ada pergeseran di antara keluarga. Ini yang ingin saya, inilah sebenarnya isinya. Rinduku zaman silamku adalah kadang-kadang kita ni lagi dulu tu Rapat. Bonding bandar. Bonding, yes. Rebonding pun ada. Tetapi apabila terjadinya pergeseran ataupun perselisihan di antara keluarga, jadi indah rapat. Indah kenalkan siapa sepupu, indah lagi bertagur. Kemudian ada lagi yang barangkali indah pastilah ada yang menghasut barangkali di dalam hatinya, diajarkannya lagi anak-anaknya. Jangan kamu tagur tunya. Kalau keluarga sianuaninya jangan kamu tagur tunya. Padahal bukanlah macam kita ni inginkan perkara yang sedemikian terjadi di antara keluarga kita ni. Itu memanglah sampai sekarang pun barangkali anak-anak indah kan mengenali. Yang sedihnya juga kadang-kadang dendam tersebut membawa ke beberapa generasi. Betul. Sedangkan kita ni indah tahu ketentuan Allah SWT, mungkin kerana perselingkahan tersebut, orang dengan kuasa Allah, ketentuan Allah, tahu-tahu anak ataupun cucu mereka ada jodoh. Betul. Ni kadang-kadang perkara ni memang ada yang terjadi. Jadi tahu-tahu anaknya berkawan dengan kerana cucunya kata macam tu kah, tahu-tahu bizurang tu adalah bersaudara, saudara rapat lagi. Kerana bukan apa Amar, itu tu bah. Ada pertelingkahan keluarga di zamannya dahulu, ia damit masih kan tu, ataupun ia belum lahir ataupun sebagainya. Dan apabila perkara ni terjadi, dibawa-bawai dendam berkenaan dan kemudiannya macam itulah terjadilah masih lagi keluarga tu berpecah belah. Anilah kadang-kadang ada orang duduk bersendiriannya, kalau bolehnya keadaan dulu tu laginya ada di masa sekarang ni, di mana kita ni tu lah bonding rebonding itu bah. Kekukuhan dalam kekeluargaan itu yang dimahukan, tetapi kadang-kadang kerana sudah diajarkan anak-anaknya tu jangan kau tagur tu. Itu benar pelang tunya. Angahmu pelang tunya, tapinya dulu nya. Jangan kita ni macam tu. Jadi never ending tiak. Rebonding itu dada, bukan lagi rebonding tetapi never ending perselisihan berkenaan. Dan Anita hanya kata ni apa yang terjadi dahulu itu akan tetap menghantui. Jadi apa yang terjadi di waktu silam kita ni tu, kalau sudah kita ni terasa kerinduan padanya, kita ni buatlah sesuatu. Artinya kena bagi hidayah tu. Ya betul. Kadang-kadang kan kalau sekiranya itu tu bah, biasanya kita ni akan terkenang apabila kita ni bersendirian. Dan kesannya tu kadang-kadang sampai menangis, sampai ada kesedihan yang dapat kita ni rasakan, kepahitan dan sebagainya, kerana kita ni masih lagi di tempat itu bah. Tanpa kita ni satu meleraikan perkara berkenaan, kita ni tak akan dapat move, takkan berubah, takkan berjalan. Kita ni tak dapat melangkah daripada keadaan dulu tu. Anita kita ni sakit. Artinya kita ni sendiri memendam rasa, makan hatinya kita ni. Kalau makan hati buaya apa tu nyaman tu. Tapi kalau makan hati sendiri, ia akan menjadi satu kesedihan. Dan kita kadang-kadang ni orang berapa umurmu, tahu-tahu tu aku sudah ni macam tu. Kadang-kadang ada orang umurnya nda setua mana, tetapi keadaan rupa parasnya menampakkan kesedihan yang amat sangat. Itu kadang-kadang sebab tu kita ni ada efeknya lah. Sebab tu kita ni perlu kepada ketawa dan senyum ceria. Dan juga apabila kita ni memikirkan masalah sahaja, inilah memberikan kesan kepada tubuh badan kita ni. Dan juga stres. Itulah pasalnya nda bertidur memikirkan, tapi nda mau menyelesaikan. Macam mana? Tapi mahukan keadaan itu seperti dulu. Kalau mau, buatlah sesuatu. Dan juga ialah janganlah kalau sekiranya ia memang tu ia ndang dah berguna ke aku, kita ni cuba saja lagi. Kalau sudah lepas daripada kita ni, biarkan dia. Kita ni sudah tahu akan lepas sudah tanggungjawab kita ni tu, biarkan mereka memikirkan lagi. Dan pun seperti yang Puan katakan tadi, yang saya fahami mungkin ini adalah disebabkan oleh jarak ataupun kejauhan kita ni. Kalau dahulu tu mungkin sebelah rumah saja setiap hari kita ni kan, walaupun berkelahi tu jumpa juga, lama-lama bercakap juga. Tapi masa sekarang ni walaupun ada WhatsApp kah apakah, tapi kita ni masih berjauhan. Kalau kita ni nampak, kalau dia berjalan di sini macam
malas terkuih. Biar tiap. Biar tak mungkin atukah disebabkan antara faktor. Boleh. Sebab tu kita ni mesti pandai untuk memakai yang Amar katakan tadi macam WhatsApp apa itu ni kan. Kalau kan dikirakan teknologi sekarang ni yang canggih ni kita ni manfaatkan. Betul. Barangkali juga tapi sekarang ni ada kita ni perhatikan dah semua macam tu. Ada je keluarga yang jauh. Satu berkumpul ya. Kenapa boleh meriah? Betul. Kenapa boleh sebenarnya semakin jauh hatiku dekat denganmu. Kenapa pula yang dekat hatiku jauh? Itu yang kita perlu fikirkan. Artinya ia tetap berbalik kepada apa yang ada dalam hati kita ni. Macam mana kita ni mahu keadaan itu akan baik, tapi kita ni kita ni malas kuih. Padahal depannya tu tagur saja bah. Dadam beri mati nya orang kalau sekiranya kamu menagur atau ia dah menagur balik dia mengapa mangkalin dia terlihat dia terangar kali. Tapi sebenarnya kan saya percaya deep down lah kalau ada individu yang berselisih berlakunya dendam sebeginian ni, kalau orang tu kejumpahan berdepan-depan indah bertagur, sebenarnya deep di dalam tu ada rasa bersalah. Rasa indah sempurna sebenarnya. Kadang-kadang ada jenis manusia yang mempunyai keegoannya. Kita ni memang ada ego setiap diri kita ni, tetapi ego ni sebenarnya bagus. Cuma ada setengah yang menyalahgunakan keegoan ni. Jadi kalau sekiranya ada di antara keluarganya yang macam tu Sarina, kadang-kadang bukan apa tu, ia akan mengakui malu. Dia akan mengakui kesilapannya mungkin. Tetapi ia terpedih lah rasanya kan. Tapi sendiri juga merasakan. Ia keadaan macam mana, ia yang indah berapa sehat untuk kita ni sebagai seorang individu. Kalau sekiranya kita ni boleh nampak keadaan itu, adakah ia akan beri manfaat dari diri kita ni ataupun tidak. Kalau kita ni dalam fikiran kita ni ingin kepada yang baik dan berfikiran positif, kita ni akan membuat sesuatu yang baik untuk kita ni. Tetapi apabila orang yang memang satu keegoannya dan kemudiannya ia memikirkan orang lain, ia memikirkan dirinya, ia memikirkan dirinya, tapi dalam keperitan ia nak mahu tu pasal dia malu. Apabila malu macam tu fikirannya negatif dan kemudiannya Indah tidak dapat tu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dulu didendaminya dan sebagainya. Jadi kita lebih menumpukan mengenai dengan hubungan silaturahim sebenarnya juga ni. Memang betul, saya setuju juga apabila Erna menyatakan apabila kita ni ada masalah dalaman mengenai dengan silaturahim ni, ia akan menjadikan kita stres dan ia akan orang memberi impak kepada kesihatan tubuh badan dan begitu juga ekspresi muka barangkali lebih tua daripada umur kerana stres. Sedangkan dalam agama sendiri memberitahu kalau kita ni menghubungkan dan menjaga silaturahim, maka orang ni lebih kurang lah ia akan memanjangkan umur dan mendatangkan membuka lagi rezeki sebenarnya. Betul. Banyak sebenarnya pengajaran-pengajaran yang ada yang simple, inilah yang basic, yang asas ni sebenarnya perlu kita ni ambil untuk bukan apa tu, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita ni. Tetapi kalau sekiranya kita ni sudah dalam keadaan yang ceria, sentiasa happy, walaupun kadang-kadang dia semestinya orang happy-happy tu ia dah menangis, bukan, tapi sebenarnya hatinya menangis, cuma ia adalah seorang yang dapat tegar, ia kuat sebenarnya dan dirinya tu ia berfikiran positif walaupun ia mempunyai masalah, tetapi ia meneruskan kehidupan. Ini kita ni mahu. Apabila sudah orang tu macam tu, patutnya ia lagi menularkan arah orang lain lah. Macam mana pun caranya. Kadang-kadang dah semestinya kita ni kan mempengaruhi orang ni. Bagus tu, kamu baik ni, Syanuan ni bagus ni. Dah semestinya kita ni catu, aku memberi kau ni. Dah semestinya macam tu. Tetapi kalau kita ni ikhlas, kita ni berkongsi, macam mana pun kadang walaupun sedikit saja ilmu yang kita ni ajarkan, itu dah mengapa. Itu adalah yang penting sampai mesej berkenaan dan orang tu kan balik semula akan berfikir. Inilah ia tentu yang saya nak katakan kalau di dalam ketanian tu. Di dalam ketanian ni payah. Orang dah nampak walaupun kadang-kadang ada orang berjumpa kaunselor kali ku sudah tapi dia juga ni kesilapan. Kadang-kadang orang ketani bukan pulang lah pandangan masyarakat berjumpa dengan kaunselor habisnya masalah, bukan. Kalau kita ni berjumpa dengan seorang kaunselor, maknanya kita ni melalui satu proses, satu perjalanan di mana kita ni
akan dibawa oleh ketani akan dibawa oleh kaunselor berkenaan ke tempat yang ketani tidak inginkan. Tu nah, contoh kalau sekiranya seseorang punyai kenangan lama, kenangan silam yang menusuk kalbu. Menusuk kalbu bukan rindu, tetapi yang menyakitkan hati. Kalau ia berjumpa dengan kaunselor, kaunselor akan membawa ke sana dan cuba untuk meleraikan perkara berkenaan. Dan semestinya 100%, tetapi tu nah, kadang-kadang ketani dia mau mengakui. Tapi apabila ketani berjumpa dengan kaunselor, ketani meluahkan segalanya, itu permulaannya. Jadi jangan simpan. Satu, kalau ketani merasakan kerinduan yang amat sangat itu, buatlah sesuatu. Buat sesuatu dan bertindak juga. Buat tindakan. Jangan ketani biarkan teh macam itu. Kalau sekiranya ketani mampu, silakan. Tetapi lihat keadaan, kalau sekiranya ketani berbuat sesuatu dan juga cuba meleraikan semuanya, insya-Allah apapun yang ketani kenang di masa silam itu, yang bonding, rebonding dan sebagainya, ketani cuba walaupun bukan 100% ketani dapat, kalau beberapa peratus pun alhamdulillah, kerana bukanlah ketani hidup untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Ketani dah tahu bila ajar akan manggil ketani, dan juga untuk menghubungkan silaturahim, bukannya niat ketani untuk memutuskan. Ini yang ketani nak mahu ni. Jadi penting juga untuk ketani, walaupun kadang-kadang ada orang nak mau berjumpa kaunselor, ketani ada kawan-kawan yang boleh curhat lah. Tetapi hati-hati dengan kawan ni juga. Betul. Kadang-kadang awal-awal kawannya baik, syano hatinya ya kalau dia beritahu tu, dia beritahu orang tu. Dia beritahu tu sedih padahkan sekedia anda apa tu. Setelah bertahun keluar cerita. Tu, ya Allah, rupanya breaking news. Rupanya di belakangku, rupanya cakap, ani yang kita ni nak mahukan. Biarlah ada seseorang lah untuk kita ni curhatkan masalah kita ni, segala kerisauan kita ni, supaya kehidupan kita ni tu dapat kita ni lalui dengan nyaman. Dan individu yang paling selamat rasanya selain daripada kaunselor adalah pasangan ataupun ahli keluarga. Kerana mungkin kenapa dikatakan selamat, cerita tu hanya akan berlegar di lingkungan keluarga sahaja. Bukan kita mengatakan dan menidakkan kehadiran kawan, cuma agak payah untuk kita ni orang cari apapun penghargaan juga kepada kawan kerana menjadi sahabat kita selama ni, kerana kawan juga kita ni boleh bangun dan berjaya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Erna. Kita sudah sampai ke penghujung segmen kaunseling masyarakat. Tak ada masa lagi. Kerana kita juga sudah sampai ke penghujung destinasi Rampai Pagi. Kita akan membawakan siaran langsung dari Pusat Persediaan Antarabangsa ni, Amar bagi Majlis Ilmu 2016. Terima kasih kita ucapkan kepada Erna. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.